Hai anak-anak, jumpa lagi. Selamat pagi semua. Hari ini Cikgu Farida bersiaran pukul 2 pagi. Okey, tapi tak apa, itulah pengorbanan seorang guru ya. Okey, jadi anak-anak juga kena berkorban untuk menuntut ilmu. Baik, seperti biasa cikgu akan teruskan dengan subjek Bahasa Melayu. Okey, kali ini cikgu akan bagi penerangan sedikit tentang peribahasa berfokus kepada tajuk kecilnya simpulan bahasa. Jadi anak-anak dengar baik-baik ya. Baiklah anak-anak, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa. Baik, peribahasa ialah ayat yang mempunyai susunan kata yang mempunyai maksud tertentu yang biasanya merujuk kepada maksud berkias, berlapik atau tersirat. Baiklah, peribahasa terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, pepatah dan juga bidalan. Okey. Baiklah. Okey, hari ini kita akan lihat tentang simpulan bahasa. Okey, baik cikgu terangkan dulu apakah maksud simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa ni ialah bentuk peribahasa yang paling mudah di antara peribahasa yang lain tadi ya. Okey, biasanya simpulan bahasa ini terdiri daripada dua patah kata. Kebiasaannya lah ya, yang mempunyai makna yang berlainan daripada makna asal perkataan itu. Okey, baiklah. Cikgu bagikan contoh simpulan bahasa ya. Okey, ada hati. Okey, kalau kita tengok pada perkataan ini, ada hati. Maksudnya hati itu adalah. Okey, tapi itu yang dimaksudkan tadi mempunyai makna yang berlainan daripada makna asal perkataan itu. Okey, bukan maksudnya hati kita ni ada. Okey, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut ya. Okey, seterusnya, contoh seterusnya ialah buah tangan. Kalau kita lihat pada perkataan itu, buah tangan, buah dan tangan. Okey, tapi maksudnya lain. Bukanlah bermaksud buah dengan tangan. Bukan ya. Okey, itu ya tadi maksudnya makna yang berlainan daripada makna asal perkataan tersebut. Seterusnya cakar ayam. Okey, takkan kita nak cakar ayam itu ya? Bukan, okey. Dia ada makna yang lain, okey. Baiklah. Okey, durian runtuh. Ini juga mempunyai makna yang berlainan daripada makna asal perkataan itu. Okey, baiklah. Tak apa, cikgu bagi contoh saja dulu ya. Nanti cikgu akan bagi perkataan ataupun simpulan bahasa dengan maksudnya sekali. Okey. Baiklah, cikgu akan teruskan. Okey, dengan memberi simpulan bahasa dan maksudnya sekali ya. Baiklah. Okey, simpulan bahasa yang pertama ialah ada hati. Maksudnya mempunyai keinginan atau kemahuan untuk memiliki sesuatu. Okey, baiklah. Ayam tambatan. Maksud ayam tambatan, orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan. Okey. Baiklah, berat mulut. Okey, pendiam atau tidak suka bercakap. Okey, bukanlah maksudnya mulut kita ni berat. Tak ya. Okey, baiklah bidan terjun. Yang ini pula bukan bermaksud bidan itu terjun. Maksudnya seseorang yang diminta mengambil alih tugas secara tiba-tiba. Okey, baiklah cakar ayam. Okey, nak pun tahu macam mana ayam cakar kan, cakar. Jadi, cakar ayam ini bermaksud tulisan yang buruk seperti yang dicakar oleh ayam tadi ya. Okey, begitulah diumpamakan tulisan yang buruk ya. Seterusnya campur tangan, turut serta atau mencampuri urusan orang lain.
Okey, jadi kita janganlah suka mencampuri urusan orang lainnya. Okey, tak baik. Okey, kita teruskan. Seterusnya ialah darah daging. Darah daging bermaksud anak kandung sendiri, ya. Okey, kemudian durian runtuh. Macam mana tu durian runtuh? Okey, sebenarnya maksud durian runtuh ialah seseorang yang mendapat keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka. Sebab kita tahu durian ni mahal. Okey, jadi keuntungan tu diumpamakan seperti durian, ya. Okey, baiklah. Okey, gaji buta. Baik. Gaji buta ni bermaksud mendapat gaji tanpa bekerja bersungguh-sungguh ataupun tak buat kerja langsung. Dapat gaji. Gaji buta saja. Okey, itu maksudnya, ya. Okey, gelap mata. Gelap mata. Tak nampak apa-apa. Okey, maksudnya hilang pertimbangan kerana terpengaruh oleh wang atau harta. Okey, harga diri. Harga diri pula bermaksud maruah atau kehormatan seseorang. Okey, seterusnya harga mati. Harga mati maksudnya harga yang tetap ataupun harga yang tak boleh ditawar lagi. Kalau RM5, RM5 lah. Kita nak tawar jadi RM4.50 tak boleh. Nak tawar jadi RM4.70 tak boleh. Memang dah harga tetap, harga mati, ya. Okey. Baiklah, seterusnya ialah langkah 1,000. Okey, apa maksud langkah 1,000? Cepat-cepat lari kerana ketakutan. Tengok hantu ke, tengok ada orang jahat ke, dia pun buka langkah 1,000 lari, ya. Okey, lipas kudung. Lipas kudung ni lipas yang cacat. Okey, agaknya apa maksudnya? Okey, pantas serta cekap membuat kerja. Kalau anak-anak perhatikan, lipas kalau kita cabut kakinya, dia akan bergerak laju. Okey, jadi orang yang buat kerja dengan pantas ini, serta cekap ni diumpamakan seperti lipas kudung. Baik, memerah otak. Macam mana tu? Ambil otak perah. Tak dapat, ya. Baik, ini perumpamaan saja, simpulan bahasa, ya. Jadi maksudnya ialah berfikir dengan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya makan angin. Makan angin. Macam mana makan angin tu? Makan. Tak dapat juga angin juga, ya. Okey, sebenarnya makan angin ini kita berjalan-jalan, bersiar-siar atau melancong, ya. Baiklah, naik angin pula. Kalau tadi makan angin, ni naik pula angin. Apa maksudnya? Okey, marah. Okey, jaga. Dia sedang naik angin. Dia sedang marah. Okey. Baiklah, nyawa ikan. Pernah tak tengok ikan? Okey, kalau kita pisahkan daripada air. Okey, macam mana rupanya tu? Hampir-hampir mati kan? Ya. Okey, jadi maksud nyawa ikan ialah orang yang hampir-hampir meninggal atau hampir-hampir mati, ya. Itu maksudnya nyawa ikan. Okey. Simpulan bahasa yang seterusnya ialah ikat perut. Okey, apa maksud ikat perut? Menahan lapar kerana berjimat. Baiklah, iri hati. Iri hati ini pula bermaksud dengki atau cemburu, ya. Jalan buntu. Dan buntu maksudnya tidak ada jalan penyelesaian. Okey, jalan mati pula. Okey, apa maksud jalan mati? Jalan mati ialah jalan yang tidak ada jalan keluar atau jalan yang tidak boleh digunakan lagi. Okey, kita memandu ke sesuatu tempat, tiba-tiba jalan tu tak dapat ditembusi. Okey, maksudnya jalan itu berhenti sampai di situ. Itulah maksudnya jalan mati. Tak boleh lalu lagi, ya. Okey, baiklah. Kacang hantu. Alamak, kacang pun ada hantu ataupun hantu ada kacang. Okey, maksudnya orang yang suka mengganggu orang lain. Maksudnya orang jahat ni, ya. Okey, seterusnya otak kering.
Macam mana otak kering tu? Okey, otak kering. Okey, maksudnya orang yang kurang siuman. Okey, otak udang. Pernah tengok otak udang? Biasanya otak udang di luar badannya kan? Okey, otak udang ini adalah orang yang bebal atau orang yang kurang cerdik atau dalam erti kata lain, bodoh ya. Okey, pasang telinga. Macam mana pasang telinga tu sedangkan kita sudah ada telinga? Pasang telinga ni maksudnya mendengar dengan teliti. Okey, bukannya ambil telinga pasang. Okey. Baiklah, pekak badak. Okey, pekak badak maksudnya orang yang kurang jelas pendengarannya ataupun penerangannya ataupun pendengarannya kurang baik. Orang cakap-cakap pun tak dengar. Tak dengar lagi. Itu maksudnya pekak badak. Orang cakap lain, dia ingat lain ya. Okey, sebab tak dengar. Okey, baiklah seterusnya rabun ayam. Rabun ayam inilah penglihatan yang kurang jelas. Dia nampak tapi samar-samar, kurang nampak ya. Okey, kurang jelas. Itu maksud rabun ayam. Okey, ringan tulang pula bermaksud orang yang suka menolong orang lain. Ya. Baiklah, simpulan bahasa seterusnya ialah sampai hati. Ini biasa kita dengar ya. Sampai hati. Sampai hati bermaksud tergamak melakukan sesuatu. Sampai hati awak mengatakan saya begitu. Okey, sampai hati awak tuduh saya begitu. Okey, tergamak ya. Baiklah, serkap jarang maksudnya membuat tuduhan secara agak-agak atau tanpa usul periksa. Okey, disebut-sebut saja. Okey, tuduh-tuduh, main tuduh-tuduh ya. Okey, telinga kuali. Okey, telinga kuali kita tahu kuali ada telinga tapi tak ada guna ya. Okey, telinga kuali maksudnya orang yang ada telinga kuali ni dia tahan hati menerima kemarahan. Marah pun masih jugalah macam tu. Okey, tak ada makna ya. Okey, telinga nipis. Okey, telinga nipis ni maksudnya orang yang cepat marah atau cepat meradang. Seorang yang pemanas ni ya. Baiklah, tin kosong. Okey, anak-anak tahu kalau kita pukul tin yang kosong tu macam mana bunyinya? Besar kan? Okey, itulah diumpamakan. Okey, suka bercakap besar tapi tak ada ilmu. Dia cakap saja. Nak menunjuk-nunjuk lah maksudnya ya. Okey, dia cakap besar tapi sebenarnya dia tak ada ilmu pun tentang apa yang dia cakap itu. Okey. Baiklah. Okey, tadi cikgu dah bagi contoh simpulan bahasa dengan maknanya sekali. Baik, cikgu akan bagi ayat contoh pula supaya anak-anak lebih faham ya. Okey, ayat contoh yang pertama, berat tulang. Okey, apa maksud berat tulang ni? Orang yang agak pemalas lah, itu maksudnya ya. Okey, bila disuruh lambatnya nak bergerak ya. Okey, contoh ayat atau ayat contohnya ialah Lina dimarahi ibunya kerana sikapnya yang berat tulang. Okey, jadi anak-anak jangan ada sikap itu ya. Okey, buruk siku. Tengok siku dulu, buruk tak? Okey, apa maksud buruk siku? Bukanlah siku kita ni buruk, bukan. Okey, buruk siku ni maksudnya bagi sesuatu barang tu dengan orang, kemudian minta balik. Okey, itu maksudnya buruk siku. Tak baik sikap tu ya. Okey, perangai buruk siku tidak harus diamalkan sekiranya kita mahu disenangi orang. Memanglah orang tak suka. Dah bagi barang minta balik. Okey, itu namanya buruk siku. Seterusnya perang mulut. Wah, macam mana pula lah mulut boleh berperang? Okey, sebenarnya maksud perang mulut ialah bertengkar. Okey, bertengkarlah, bertengkar dengan mulut saja ya, tanpa bertumbuk, tanpa menggunakan tangan lah. Okey,
mulut saja. Perang mulut antara Devi dan Davina itu berakhir setelah dinasihati Cikgu Anita. Okey. Baiklah, itu ayat contoh yang tadi. Okey, ringan tangan. Apa maksud ringan tangan? Okey, maksudnya orang yang rajin. Okey, sikap Norita yang ringan tangan itu menyebabkannya disenangi rakan-rakan. Kita pun suka kalau ada rakan yang ringan tulang kan? Okey, jadi anak-anak bolehlah amalkan sikap ringan tulang. Suka menolong orang lain ya. Okey, rajin. Baiklah, ayat contoh yang terakhir. Okey, tangkai jering. Baik, anak-anak pernah tengok cerita P.Ramlee kan? Haji Bakhil. Haji Bakhil ni seorang yang kedekut, ya. Okey, jadi makna tangkai jering ini ialah kedekut. Okey, kita tengok ayat ni. Haji Bakhil tidak akan memberikan apa-apa sumbangan kerana beliau tangkai jering. Nah, kalau kita kedekut, memang orang akan gelar kita tangkai jering seperti Haji Bakhil tadi ya. Okey. Okey, dah habis dah. Okey, baiklah. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini dulu. Okey, di lain masa cikgu akan bagi penerangan tentang peribahasa yang lain pula ya. Sekarang dah hampir pukul 3 pagi ya. Okey, jadi sebelum mengundur diri, cikgu harap anak-anak faham dan seperti biasa pesan cikgu, jaga diri, jaga kesihatan, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Baiklah, sekian saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.